UCL Recap Matchday 6, Liverpool pasukan pertama English yang merekodkan kemenangan 100% dalam grup UCL. Juve sailang Chelsea. Kedudukan teratas kumpulan H, Barca main UEL kali pertama dalam 17 tahun. Man United campak Younger Boys lawan Young Boys. This is Burn TV. Let's go! Bayern 3, Barcelona 0. Okey. Game ni aku anggap ibarat beriadah di taman permainan je lah buat Bayern Bukan satu kejutan lah bagi aku bila Barca dah sampai level macam ni. Walaupun Xavi baru take over, tapi damage aku rasa dah berlaku sejak Bartomeu tinggalkan kelab ni dengan hutang lambung, siap masuk penjara lagi. Koeman pun satu lagi lari daripada identiti sebenar Barca. So ini kira fasa pembinaan semula lah untuk Xavi dengan falsafah Johan Cruyff dan terpaksa melalui detik-detik sebegini. Kali terakhir Barca main UEL, beberapa budak dalam tim ni merangkak lagi weh. Menariknya, yang selalu jadi pemusnah adalah Bayern. Ingat lagi kepada 8-2 yang membuat Messi mula meroyan dulu. Sekarang kena laut 3-0 dan dicampak ke UEL, which aku berani cakap memang level diorang sekarang ni lah. Dan inilah kali pertama Barca gagal layak ke pusingan 16 terbaik sejak musim 2000-2001. Thomas mula membuka jaringan seawal minit ke-34 dengan gol ke-50 dalam UCL secara peribadi untuk dia. Dan ini kali ke-7 dia skor lawan Barca. Betul-betul benci Barca mamat ni. Dendam lagi kot sebab dia backup Lewa itu tak menang Ballon d'Or kan. Leroy Sané howitzer gol dalam first half menewaskan Ter Stegen. What a goal! Sekaligus menjanjikan Bayern kemenangan dalam kesemua 6 game peringkat kumpulan buat kali kedua saja dalam sejarah UCL selain Real Madrid yang pernah melakukannya 2 kali sebelum ini. Jamal Musiala tap in gol ketiga betul-betul lepas sejam permainan, memastikan Bayern mendominasi kumpulan E. Barca langsung tak ada sebarang chances created dalam second half dan secara keseluruhannya cuma menjaringkan 2 gol saja dalam peringkat kumpulan. Aku repeat, 2 gol saja sepanjang 6 game peringkat kumpulan. Wow, Xavi dah mula rasa lah 2 kekalahan berturut-turut selepas tewas kepada Real Betis baru-baru ni dekat La Liga. Benfica juga yang layak selaku net juara kumpulan dengan kemenangan mengatasi Dynamo Kiev. Ada satu stat menarik bila Jamal Musiala beraksi dalam 90 minit dalam kesebelasan utama. Hampir setiap game dia mampu menghasilkan sama ada gol ataupun assist. Sané pula skor gol lawa, tapi overall aku boleh cakap defensive and pressing dia elok. Cuma final ball dia kurang sedikit. Sula dengan Upamecano tak banyak dicabar. Dan tugas mudah buat mereka. Threat paling besar Barca pun datang dari Dembele di belah kiri. Nampak Pavard struggle dengan dia 2-3 kali, tapi still rakan-rakan lain datang membantulah kan untuk cover. Alphonso Davies dah berkali-kali dia aku tengok bully Sergio Dest dan Ronald Araujo untuk assist gol ketiga juga. Untuk Musiala tu, Lewandowski pula assist gol pertama mula tapi tak berjaya skor kali ni. Walaupun kalau nak ikutkan, dia seorang je dah skor lagi banyak dari seluruh tim Barca untuk musim ni. Kesimpulannya, first 30 minit Barca dapat mencabar juga sikit, cuma miss chance Dembele tu. Kalau masuk maybe game berbeza ada. Tapi dalam second half, Bayern dah start jogging aku tengok dan Barca hilang arah sebab maybe dah dapat perkabaran bahawa Benfica dah leading 2-0 kot waktu tu. And still persembahan yang hambar lah sekali lagi untuk Barca dan banyak lagi aku rasa kerja untuk Xavi lepas ni. Milan 1, Liverpool 2. Rossoneri yang merupakan pendahulu Liga dekat Serie A ketika ini diajar oleh Liverpool dan menamatkan cabaran Stefano Pioli dan AC Milan di San Siro dalam peringkat kumpulan. Liverpool juga antara tim yang menang semua game dalam kumpulan dan menjadi pasukan pertama dalam sejarah pasukan EPL melakukannya. Itu pun Klopp sempat rotate lagi tim dia dan tetap menang. 45 minit pertama nampak tense dan first chance pun jatuh kepada Milan, terus skor minit ke-29. Kesilapan Minamino tak clear dari sepakan penjuru, Alisson terkejut dan Tomori main pok je bola untuk Milan leading. Origi dihadiahkan tempat dalam first 11 lepas skor hari tu dan hampir skor gol penyamaan, cuma Mike Maignan berjaya selamatkan. Tapi tak lama sebelum Oxlade-Chamberlain rembat jarak jauh, mainan terpaksa menampan saja dan jatuh kepada siapa lagi kalau bukan Mo Salah ambil rebound untuk gol penyamaan Liverpool. Okey, masuk second half, kau nampak Frank Kessie jatuh dalam kawasan penalti dari cabaran Kostas Tsimikas tapi ref tak layan pun. Cuba teka siapa jadi hero lagi sekali. Tomori buat hal, Mane rampas bola, memaksa mainan, buat save sekali lagi tapi loose ball untuk Origi, tanduk masuk ke far post, gol kedua dan gol kemenangan Liverpool. Milan ada jugalah try lepas tu melalui Rade Krunic. Selain Origi pun ada chance lagi, tapi ini yang paling mengejutkan bagi aku. Dalam game sebesar ini untuk Milan layak ke pusingan 16 terbaik, Zlatan isolated weh. Antara game dia paling tak ada function aku tengok dan cuma percubaan overhead kick dia 5 minit sebelum tamat permainan aku nampak. Itu pun aku anggap bukan threat kepada gawang Liverpool. Last kali Frank Kessie sepatutnya boleh menyamakan kedudukan, tapi Alisson steady memastikan Milan tersingkir dari peringkat kumpulan dan UEL pun tak dapat main. Buat Milan, Sandro Tonali mungkin pemain terbaik sebelum dia kena sub selepas 60 minit. Brahim Diaz pun pemain on loan dari Real Madrid and perform.
seperti mana dia lakukan dekat Anfield itu, tapi tak cukup lah nak selamatkan Milan. Zlatan betul-betul nampak macam striker berusia 40 tahun dalam game ni. Dari aspek fizikal, teknikal, dia struggle. And Theo Hernandez ada buat overlapping run beberapa kali tapi tak cukup juga. Nat Phillips antara pemain terbaik Liverpool, banyak cover Nico Williams dan banyak menang perebutan di udara. Rugi weh kalau tim EPL lain tak beli dia. Dia pun mesti nak main first level dengan lebih kerap kan. Konate nampak steady kali ni kalau banding dengan horror dia hari tu lawan Porto. Dan Tsimikas aku nampak game ni struggle sedikit, tapi kau tak boleh nak salahkan dia sebab dia bukan Robo kan. Game ni membuktikan kenapa Robo tu adalah first choice. Di bahagian tengah tak dinafikan best player Liverpool Oxlade-Chamberlain sebab dia main peranan berbeza-beza. Dia kontrol tempo, dia drive bola ke depan. Ada kalanya dia main di bahagian sayap dan juga sebagai center forward. Hujung-hujung game kan, salah pula aku tengok tak banyak guna tenaga dalam game ni. Macam juga lawan Porto hari tu, tapi 60-70% salah tu ibarat 100% orang lain lah. Kesimpulannya, B team Liverpool cukup bagus untuk menjinakkan leader Serie A. Next, Man United 1, Young Boys 1. Man United menamatkan saingan peringkat kumpulan dengan seri 1-1 lawan Young Boys. Dalam game yang aku saksikan, Ralf Rangnick semakin berani dalam selection dia. Dia mengetahui Man United dah confirm layak selaku juara kumpulan dan selaku seeded team untuk draw pusingan ke-16 terbaik nanti kan. Dan dia pegang pada kata-kata dia, janji dia untuk rotate team dan kasih chance player-player muda beraksi. Tapi aku tak bajet sampai level macam ni kan, dia punya rotation. Anthony Elanga, Amad Diallo diberikan peluang dalam kesebelasan utama. Goalkeeper veteran Tom Heaton pun dikasih chance off the bench. Selain debut untuk budak-budak akademi macam Zidane Iqbal, Charlie Savage yang merupakan anak kepada legend EPL dulu Robbie Savage. Apa yang positif aku nampak is continuity dari game Crystal Palace itu, walaupun bukan pemain-pemain utama, tapi passing range, pressing game budak ni memang nampak elok weh. Greenwood juga yang create moment of magic. Sekali lagi buat statement kenapa dia adalah masa depan Man United. Seperti mana Foden untuk Man City, dia punya improvisasi tu untuk volley gol pertama perlawanan dari hantaran Luke Shaw yang nampak ke belakang sedikit menunjukkan pada aku dia boleh adjust dalam situasi yang sukar. Amad Diallo perform baik, cuma ada kalanya tak berapa kompos dalam situasi atau momen kritikal, terutamanya bila counter dia tu terlepas peluang nak shoot, lepas tu final pass dia pula merugikan. Tapi di sinilah kau nampak perbezaan Greenwood yang dah kerap kali beraksi dalam kesebelasan utama yang lebih cool dengan driving runs dia, set up mata, tapi diselamatkan pula penjaga gol Guillaume Favre. Gol penyamaan Young Boys muncul dalam penghujung first half. Van de Beek buat hal, sloppy pass dia lah. Punca dihukum Fabian Rieder dengan percubaan cantik ke top corner. Kalau tengok dua-dua team ada chances second half, Elanga bagi aku patutnya dah kembalikan advantage Man United dari situasi serangan balas, tapi diselamatkan juga. Selain tu, Quentin Makeras pun sempat miss dari depan-depan gol. 15 minit terakhir game nampak end to end, tapi tak ada clear chances untuk mana-mana team. Aku rasa keputusan seri itu adalah fair result lah dalam game ni. Young Boys mencari kemenangan sebenarnya untuk try layak ke pusingan 16 terbaik, tapi dinafikan oleh Younger Boys Man United. Wan-Bissaka macam biasa semangat bawa bola forward, nak attack tapi tak ada idea bila dah sampai final third, dan mungkin injured juga ujung game, dia langgar A-board tu kan. Tempat Dalot aku rasa dah selamat lah buat masa ni sebagai right back pilihan utama. Apa lagi FPL angkat dah Dalot. Bayi nampak paling steady antara semua defenders, banyak key blocks, interceptions, tackles. Matic selalu nampak slow bagi aku seperti biasa, dan Luke Shaw aku rasa akan mencabar kedudukan Alex Telles lepas ni dengan assist dia dalam game ni kan. Lingard paling nampak selesa dalam sistem Rangnick ni, pressing dan counter moving forward. Tapi aku harap dia terima lah offer Newcastle nak bagi dia kontrak, aku dengar bernilai £200,000 seminggu tu kan. Amad Diallo ni dah boleh mula lah main lebih kerap lagi dalam squad. Threat besar cuma tak ada composure, kena bagi banyak pendedahan. Greenwood akan sentiasa menjadi persoalan sama ada Rangnick nak guna dia ke, Sancho ke, Rashford ke dekat bahagian depan. Lagi-lagi lepas performance macam ni. Kesimpulannya, Man United juara kumpulan dan banyak lagi masa untuk Rangnick sebenarnya persiapkan tim dia untuk cabaran kalah mati bulan 2 nanti. Jangan terkejut kalau ada kebangkitan mendadak. Next, FC Zenit 3, Chelsea 3. Aku rasa macam ketidakadilan berlaku dalam kumpulan ni. Kau dah belasah Juve 4-0, tapi lalas naik juara kumpulan H. Aku rasa jelas nyata siapa pasukan yang terbaik dalam kumpulan ni. Cuma sayang Chelsea tak dapat garanti tempat teratas tu, dan mungkin bertemu lawan yang lebih sukar dalam round of 16 nanti sebagai pasukan bukan seeded. Juve menang 1-0 dan Chelsea bolos lewat sekali lagi, kena 3 biji macam dekat EPL juga. Adalah sesuatu yang aku tak boleh nak brain back to back, kena 3 biji. Confirm Tuchel bengang weh. Tapi permulaan Chelsea padu. Corner Ross Barkley, flick dari Christensen untuk Werner yang aku rasa dia pun takkan miss step in macam tu lah kan, untuk gol pertama Chelsea. Level game Chelsea drop sikit lepas skor. Zenit menyamakan kedudukan melalui Claudinho yang nampak bahaya dalam game ni, hasil hantaran Douglas Santos. Tak sampai beberapa minit pun Zenit tambah lagi sebiji. Defense bocor, aku kategorikan sebagai uncharacteristic. Membenarkan Sada Azmoun tu melepaskan diri siap round Kepa lagi untuk 2-1 leading Zenit.
Masuk second half, dah sasar Tuchel melalak dekat dressing room kan, dan mendapat reaksi positif daripada anak-anak buah dia. Gerakan bahaya secara berpasukan Chelsea. Timo Werner melepaskan diri, set up Lukaku, simple 2-2. Werner tak dinafikan bagi aku man of the match dalam game ni apabila dia sekali lagi menerima hantaran Pulisic dan dia create space untuk diri sendiri, skor gol ketiga Chelsea dan gol kedua peribadi dalam game ni untuk Chelsea kembali leading 3-2 di depan. Namun berdasarkan overall gameplay, aku rasa Zenit berhak curi satu mata, dan itulah yang berlaku kan. Rembatan half volley Ozdoev dari penjuru kotak dalam waktu kecederaan memastikan Chelsea sekadar layak sebagai naib juara kumpulan H. Kelemahan Chelsea paling ketara adalah Malang Sarr bagi aku, yang totally lost. Dia lost dalam first half tu. Walaupun dia improve second half, aku yakin Tuchel akan terus rehatkan dia lepas ni. Hudson-Odoi impact kurang sikit, Ross Barkley big mistake, tidur masa gol kedua Zenit, dan tak ada pengaruh dalam game secara keseluruhan. Reece James main tengah, not bad. Hari jadi yang ke-22 dia, dan aku rasa dia nampak steady bila kena press pasukan lawan. Dia punya sentuhan not bad. Saul dengan Sarr, dua-dua main belah kiri tu kan, dan jelas nyata kawasan yang paling lemah Chelsea banyak kena exploit dari Zenit, belah kiri. Crossing Saul pun hai. Mason Mount sayang first half tu dah boleh letak Chelsea leading 2-0 tapi terlepas peluang. Lukaku still nampak rusty, berkarat sikit, tapi berjaya juga skor gol kelima dia untuk Chelsea sejak kepulangan dia bersama dengan Chelsea kali kedua ni. Dan ini aku rasa gol pertama dia sejak bulan September kan. Timo Werner best player Chelsea, tapi segala usaha dia nampak sia-sia. Step paling penting last aku nak share dengan korang. Dalam 53 perlawanan Tuchel, cuma 4 kali je Chelsea bolos lebih 2 gol. Keempat-empat perlawanan itu tidak ada N'Golo Kante. Renungkanlah. Next, RB Leipzig 2, Man City 1. 7 kemenangan berturut-turut Man City berakhir di sini, tapi tak perlu panik lah. Kuasa sebab Pep bagi peluang kepada B team Man City mengetahui diorang dah layak selaku juara kumpulan kan. Tapi aku rasa beberapa pemain akan tetap jadi backup je lepas ni. Selepas mudah dibuka, dibocori dan nampak flat di Red Bull Arena ni. Game start agak perlahan, tapi Konrad Laimer hampir mengejutkan Zack Steffen dekat near post. KDB kembali dalam kesebelasan utama selepas kuarantin positif COVID-19 selama ni, tapi side foot half volley dia sekadar melewati palang gol. Selain tu Andre Silva ada chance dari gerakan engkuku, dan nasib malang Grealish aku rasa berterusan. Lepas game Watford hari tu, bola deflected lagi dari hantaran Foden. Dia tak dapat skor. Szoboszlai akhirnya buka jaringan Leipzig selepas John Stones bagi laluan mudah untuk menewaskan Zack Steffen. Aku rasa confirm Laporte akan terus jadi pilihan utama sebelah Diaz lepas ni. Zack Steffen busy weh. Banyak selamatkan bola dari Forsberg dengan Andre Silva. Belah sana pula Foden rembat kena tiang sebelum KDB memaksa save dari Gulaksi dalam situasi sepakan percuma. Second half, sekali lagi John Stones buat hal lagi. Punca serangan pantas Leipzig yang akhirnya menyaksikan Andre Silva menjaringkan gol kedua Leipzig. Sterling try dapatkan penalti macam biasalah kan, apabila dikasari Josko Gvardiol. Ref tak layan, tapi tak lama lepas tu gol City muncul dari cross Zinchenko ditanduk masuk far post oleh Mahrez yang sempat juga menjaringkan gol kelima UCL untuk musim ini. Waktu ni City nampak boleh kejar balik, tapi Walker pula kena kad merah, pergi boot buku lali Andre Silva, memang clear red card. No question. Kemenangan Leipzig ni tak membawa sebarang makna sebenarnya, kecuali memastikan diorang layaklah di tempat ketiga kumpulan A ni untuk ke UEFA Europa League sekurang-kurangnya. Tapi aku rasa kekalahan ini membuka mata Pep sedikit lah kan tentang squad depth dia yang tak seberapa kali ni aku tengok. Nathan Ake aku tengok dah lama main macam dia still dekat Bournemouth. Bukan standard Man City bagi aku. Fernandinho nampak pancit sikit, faktor usia mungkin. KDB semakin menghampiri top form. Pep dah cakap dia kena ambil masa lebih lama daripada pemain-pemain lain. Grealish tak sesuai bagi aku main false nine dan lebih selesa bila dia main wide. Tu je lah. PSG 4, Club Brugge 1. M&M show di Parc des Princes. Apabila kedua-duanya menjaringkan 2 gol masing-masing. Game ni sebenarnya nothing to play for lah untuk kedua-dua tim kan. Club Brugge dah sasar tersingkir dan PSG memang dah confirm layak selaku naib juara kumpulan A belakang Man City. So nampaklah kebebasan PSG beraksi kali ni 70 saat je weh. Dah tertulis nasib Club Brugge gandingan Mendes dengan Mbappe belah kiri sebelum rebound kepada Mbappe balik menewaskan Mignolet untuk gol pertama. Gol kedua Mbappe ada macam gaya Martinelli sikit lah. Volley dari hantaran perfect Angel Di Maria selepas hanya 7 minit leading 2-0. Aku dah mula rasa Di Maria lebih sesuai bermain dengan front three ni berbanding gandingan MNM tu. And Messi pula tambah derita dengan tipikal gol Messi dari luar kotak. Dia kutip bola Mbappe, gelecek seorang dua sebelum placing far post. Gol ketiga PSG. Messi menambah lagi derita. Lepas dia sendiri dijatuhkan dalam kawasan penalti, tugas mudah untuk dia skor gol keempat PSG. Dialah yang create chance tu, dialah yang skor. Kemenangan ini memastikan Club Brugge di tangga tercorok kumpulan. Kesimpulannya, it was the Messi Mbappe show lah. Menariknya, Mbappe dah pecah salah satu rekod Messi selaku pemain termuda mencecah angka 30 gol dalam saingan UCL pada usia 22 tahun. Messi pernah melakukannya tetapi pada usia 23 tahun. Sebagai konteks lah untuk korang kan. Mbappe kini dengan 11 gol, 14 assist dalam semua pertandingan buat PSG musim ni. Mental, walaupun hati dia kata nak pergi Real Madrid.
Let lu, Messi pun ada pecah rekod. Dia pecah rekod Pele, 758 gol dalam karier dia setakat ni. Tapi aku nak ingatkan, CR7 ada 759 gol ya. Sekian, terima kasih. Tak adalah gurau. Messi superb, 1 gol atas Pele dan aku rasa angka tu akan terus bertambah. Next, okay last. Ada beberapa point yang aku nak highlight sebelum UCL recap ni berehat sementara sampai bulan 2 tahun depan. 3 bulan kita tak akan tengok UCL. So first point, klub EPL mendominasi peringkat kumpulan. Itu yang sangat nyata. Man United, Man City, Chelsea, Liverpool semua layak dengan mudah dan siap ada spare game lagi. Semua EPL club juara kumpulan kecuali Chelsea yang mungkin tak ada luck aku anggap. Walaupun ternyata mereka lebih baik daripada Juve secara keseluruhannya. Second point aku, Barca dan Dortmund akan main dekat UEL. Siapa sangka kan, Benfica dan Sporting Lisbon yang ambil tempat dorang. Dan ini kali pertama dalam 17 tahun Barca kembali ke kancah UEFA Europa League. Menang UEL mungkin satu-satunya cara Barca akan kembali ke UCL musim depan melihat kedudukan mereka dekat La Liga sekarang ni. Yang ketiga, adakah PSG masih pasukan pilihan? Ukuran sebenar adalah form dalam kumpulan yang masih terang-terang menunjukkan pada aku mereka adalah dua unit yang berbeza apabila MNM beraksi sebagai trio. Bukan identiti sebenar Poch, ujian sebenar pusingan 16 terbaik bulan Februari 2022 nanti. Maybe Poch boleh ubah sesuatu. Poin yang keempat, Bayern, Ajax, Liverpool clean sweep dalam kumpulan masing-masing. Menang semua game dalam grup. Lebih-lebih lagi grup diorang ni paling mencabar. Kau bayangkan, Bayern ada Barca, Liverpool ada Atletico, Ajax ada Dortmund. Dahsyat weh pencapaian diorang ni. Poin yang kelima, AC Milan dan Sevilla underperform. Milan sekarang ni top Serie A kot. Sevilla second dekat La Liga. Milan last dalam grup, tak ada UEL pun sebagai sagu hati. Sevilla third dalam grup, at least dapat main Europa League. Last kali, Villarreal last team layak ke pusingan 16 terbaik sebab game diorang ditunda. Faktor cuaca sebab salji lah bagai. Tak sia-sia lah nak cakap Unai Emery kekal bersama Villarreal dan reject Newcastle. Itu je lah recap aku untuk UCL pada kali ni guys. Jangan lupa like, share, subscribe konten aku kalau korang suka. Dan ia akan banyak membantu aku untuk terus create konten macam ni. Raikan pendapat berbeza. Jangan lupa untuk agree to disagree dengan member-member dekat ruangan komen tu. Majulah sukan untuk Malaysia. This is Burn TV.